TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua calon SPM yang sedang menonton sekarang. Apa khabar? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2022 dan hari ini selama 1 jam anda akan ditemani dengan saya iaitu Syamira Nazir. Kita akan belajar mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal untuk murid-murid tingkatan 5. Dan untuk hari ini kita akan khususkan untuk bab 4 iaitu reka bentuk kejuruteraan. Tetapi sebelum itu, apa kata kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru penyampai. Jom kita saksikan profil beliau. Seorang guru yang cukup berpengalaman, yang mempunyai pengalaman yang lebih daripada 20 tahun dan dari Pulau Pinang. Di studio kita ada Cikgu Muhammad Nasir Samsudin dari Sekolah Menengah Teknik Tengku Abdul Rahman Putra. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, terima kasih. Sihat Cikgu? Sihat sekali. Okey. Baiklah, dan tak lupa juga di studio turut serta bersama dengan kami hari ini iaitu Cikgu Jurubahasa Isyarat iaitu Cikgu Muhammad Buhari Cik Hassan dari SK Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam Selangor. Apa khabar Cikgu? Baiklah, terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022. Baik Cikgu, hari ini kita nak belajar bab 4 bagi mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal. Ya, betul. Okey. Dan saya kira hari ini bukan saya seorang sahaja kerana saya juga akan ditemani 4 orang rakan baru saya di dalam talian. Assalamualaikum, hai. Apa khabar? Baik ya. Dan mereka merupakan murid-murid dari sekolah cikgu sendiri. Ya, sekolah saya iaitu Sekolah Menengah Teknik Tengku Abdul Rahman Putra. Baik cikgu, boleh cikgu perkenalkan mereka? Okey, yang sebelah kanan atas ni iaitu Syamim. Okey, yang sebelah kiri itu adalah Hajatum. Okey, yang bawah Hajatum tu adalah Muhammad Amin. Hai. Dan yang akhir sekali iaitu Adam. Okey, semua daripada kelas 3 kelas yang berbeza. Tapi saya mengajar mereka sekali semua. Oh, wow. Baiklah. Salam perkenalan Mira ucapkan kepada semua. Okey, Cikgu. Cikgu dah siap sedia? Dah, Alhamdulillah. Okey. Nampaknya murid-murid kita pun dah siap sedia untuk mulakan kelas kita untuk hari ini, Cikgu. Jadi, ayo kita teruskan dengan paparan slide. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Pengacara. Okey, kita terus iaitu topik hari ini iaitu pengajian kejuruteraan mekanikal iaitu proses reka bentuk 4.0 proses reka bentuk dan ini pada tingkatan 4 tapi dia berangkumi pada tingkatan 5. Okay. Kemudian kita teruskan lagi iaitu dalam proses reka bentuk ni, reka bentuk kejuruteraan ni dia ada pelbagai yang kita kena buat iaitu pendapatan kita tetapkan objektif untuk reka bentuk itu sendiri dan seterusnya kita kena bangunkan pelbagai reka bentuk dan kenal pasti kriteria. Dan seterusnya analisis. Analisis ni yang penting. Setiap bahan kita perlu analisis. Jika tidak dia ada masalah sikit. Kita kata 3S nantilah macam saya abang pada murid-murid. 3S tu jaga sama ada kita pernah selawat, salam dan senyum. Tapi 3S yang dalam kelas saya syok sendiri. Itu jaga. Okey, anak-anak faham kan? Okey. Kemudian pemilihan reka bentuk awal. Kita kena pilih reka bentuk awal ni apa benda kita nak buat. Setiap rancangan pun mesti ada plan A, plan B, plan C. Tapi setengah orang dia tak suka ada plan B, plan C. Tapi pada cikgu, A, B, C tu perlu ada. Okey. Kemudian teruskan lagi kan. Okey, yang ini muka depan. Okey, yang ini adalah muka depan. Okey, muka depan di mana kulit muka depan ni perlu ada pada kerja khusus kita. Okey, kita dah tetapkan semua tadi. Jadi kita letak nama sekolah, okey, kemudian nama tajuk, nama keabnalan dan angka giliran dan tingkatan. Itu saja. Okey. Dan kita terus lagi anak-anak okey, murid-murid. Okey. Dalam banyak-banyak pun kita ada satu ringkasan atau sinopsis, kita panggil abstrak. Jadi abstrak ni kalau kita perhatikan betul dalam pentaksaan kerja khusus, dia ada berkata-kata macam inilah. Maknanya panjangnya tak lebih daripada 300 patah perkataan. 300 patah perkataan saja. Okey. Kemudian dia ada satu perenggan saja abstrak ni. 300 perkataan ada satu perenggan saja. Itu wajib. Kemudian dalam abstrak tu kita kena letakkan kenapa kajian ni perlu dikaji.
Perlu advert. Jangan kita 3S syok sendiri. Okay? Kemudian penyataan masalah. Kita ceritalah permasalahan yang tak diselesaikan. Okay? Contoh paling senang, botol mineral water lah kan. Kenapa dia ada botol mineral tu? Sebab apa dia nak meletakkan air? Itu je kajiannya. Okay? Kemudian metodologi. Macam mana pendekatan kita gunakan untuk selesai masalah? Kita tanya orang ke temu bual. Ini kita rancang kemudian. Kemudian kita ada simulasi analisis model menghasilkan prototipe, kumpul dan analisis data produk sebenar dan atau artifak. Okey. Itu untuk yang metodologi dalam abstrak tu. Tapi ringkas saja. Jangan panjang-panjang. Okey, terus lagi. Kemudian keputusan, dapat keputusan tu. Dan akhir sekali kesimpulan. Hasil kajian projek tu dan cadangan tambah baik sekiranya anda dan perlukan peningkatan produktiviti tu. Itu yang last sekali. Okey, dalam abstrak. Mana abstrak ni adalah kalau kita baca dalam buku teks ke buku apa, dia ada satu lagi sinopsis sebelah belakang. Pendek aja. Bila orang baca, orang boleh faham dengan mudah. Okey, kita terus lagi budak-budak. Ini contoh-contoh abstrak lah yang ada dapat di mana-mana. Ini pun abstrak salah satu projek juga. Di mana kita tulis kursi tulis untuk pengguna tangan kanan dan kiri. Maknanya kursi itu boleh kita letak tangan kanan atau tangan kiri. Maknanya multi. Kita tak ada diskriminasi orang kanan dan kiri. Ini cara kita abstrak yang ringkas. Okey, teruskan lagi. Okey, ni alat pemotong tangkai berbuah. Okey. Jadi dulu kita pakai sabit ke pakai cakok kan. Jadi buah yang jatuh tu adalah ada masalah sikit. Jadi dengan alat pemotong ni kita potong dengan mudah saja. Okey. Kita dengan arti kata memudah lagi kerja. Okey, teruskan lagi insya-Allah. Kemudian yang inilah abstrak itu bahasa Inggeris, be easy washer. Di mana yang ni kita tumpukan pada nak basuh botol susu ke botol apa-apa julah botol yang kita nak cuci. Tapi kita tekankan pada botol susu. Di mana satu ketika dulu ada permintaan daripada kaum bapa, dia nak basuh botol amat susah cucu. Jadi kita reka satu bentuk ni iaitu kita panggil be easy washer. Okey kita teruskan lagi. Okey, jadi dalam format ni, sistem format bernombor ni, okey, isi kandungannya bab 1 pengurusan projek, okey. Kemudian bab 2 metodologi, kemudian bab 3 adalah proses reka bentuk penghasilan produk kejuruteraan. Yang ni yang paling lama tu. Kalau ikut carta GAN ni, dia duduk dekat 2 bulan di sini. Kemudian bab 4 ni rumusan dan cadangan tambah baik. Jadi rumusan tambah baik ni bila kadang-kadang kita dah jadikan satu benda tu, tiba-tiba datang idea lain. Kita tambah lagi. Kemudian lepas dah selang 2-3 hari datang idea lain. Itu kita rumusan dan tambah baik. Jadi waktu kita buat contoh format bermotor sistem bermotor ni kita tak kalau bab 1 1.1 okey. Sorry. Okey, bab 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5. Yang ni perlu ada dalam folio kita tu atau kerja khusus kita tu dalam bentuk laporan. Kemudian bab 2 pun sama juga, kita tak sistem nombor 2.1 2.11 atau 2.112 atau 2.2. Kemudian idea awalan dan sebagainya. Satu lagi kita boleh tambah dan tambah lagi sampai bab 3 bab 4. Okey. Baik, jadi itu adalah contoh format untuk sistem bernombor. Betul cikgu? Betul. Okey, kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk lebih banyak lagi penjelasan daripada Cikgu Nasir bagi mata pelajaran kita iaitu pengajian kejuruteraan mekanikal. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, selamat menonton. Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2022 di mana pada hari ini kita belajar mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal dalam bab 4 iaitu reka bentuk kejuruteraan. Bersama saya Syamira Nazir dan juga Cikgu Muhammad Nasir. Baiklah Cikgu, di segmen ini apa pula perkongsian daripada Cikgu? Untuk segmen ini kita untuk membolehkan murid-murid ni mempunyai ilmu tentang reka bentuk. Kemudian daripada reka bentuk dia akan keluar beberapa artifak yang boleh guna pakai untuk masyarakat dan sebagainya lah. Jadi di akhir itu juga orang akan buat keluar satu folio atau kertas kerja yang boleh digunakan sesiapa saja untuk benda tu. Okey. Itulah untuk di akhir lepas habis tajuk ni lah insya-Allah. Okey. Jom cikgu. Okey. Kita teruskan lagi iaitu pengurusan projek. Okey, dalam bab 1 ni ada pengurusan projek dia penting. Macam kita nak uruskan. Setiap mesti ada takbir ya atau urus dia. Okey.
Okey, murid-murid. Okey, kemudian dalam ni banyak-banyak pengurusan pun apa jom kita mesti ada jadual. Kita bangun pagi pun mesti ada jadual, kita nak tidur pun ada jadual daripada, dan jadual paling utama tu 5 kali solatlah, itu jadual paling utama. Okey. Okey, kita terus lagi. Kemudian jadual ni tetap oleh cartagan. Kita ada satu kita punya cartagan, iaitu carta yang kita boleh follow daripada bulan bulan April sampai bulan Oktober. Okey, kita tengok yang ni. Okey, contoh macam ni kan, daripada April sampai Oktober. Jadi tempoh masa ni kita boleh follow. Okay? Kita follow satu-satu. Contohnya menyertai masalah ni, bulan April kita dah start dah, minggu pertama, minggu kedua. Okay? Minggu pertama dan minggu kedua. 2 minggu ni perah otak macam mana pun, carilah. Okay? Datang jumpa cikgu ke, cikgu di mana-mana pun tanya orang apa yang masalah kita timbul. Ada satu kaedah yang cikgu gunakan dulu, iaitu wallet. Okay? Wallet. Contoh cikgu ambil satu wallet sini kan. Okay? Reka satu wallet atau purse, kemudian tunjuk kepada cikgu apa kurang dan apa lebih dia. Itu kita dapat kata brainstorming tu. Okay? Itu salah satu contoh paling mudah lah kan. Okay? Untuk peringkat menengah rendah kan. Tingkatan 1, tingkatan 2, 3, tingkatan 4 tak payah pakai wallet. Kita pakai artifak yang betul. Okay? Terus lagi. Kemudian objektif. Setiap benda mesti ada objektif. Okay? Bila kita makan, objektif kita mesti kenyang. Sihat tubuh badan. Itu objektif salah satu. Okay. Seterusnya itu menyiasat. Mestilah kan. Bila ada objektif, mesti siasat. Okay. Macam mana nak dapat benda tu, bahan macam mana, beli di mana, atau pejua pun kena ada siasatan. Itu metodologi. Dan seterusnya. Kemudian idea awalan. Idea awalan tu kalau dalam pentaksiran tu dia nak 3. Tapi untuk kelas cikgu ni, cikgu nak 6 sebab banyak pilihan. Tapi jangan sampai 17,000 buat pilihan. Payah kan. 6 cukup. Bila 6 kita ambil 3, 3 ambil 1. Itu saja. Macam main sistem liga kan. 6, 2, 2, 2. 1 dapat by. Itu je. Okay? Okay, seterusnya kita tengok pada analisis idea. Dalam banyak-banyak tu kita analisis yang mana paling best. Itu saja. Contoh paling terbaik. Tapi kalau terbaik pun tak ada lah. Terbaik semua datang dari Allah. Kita ambil yang paling baik aja. Itu je. Okey, terusnya lagi kita tengok pasal reka bentuk. Okey, bila nak hasilkan reka bentuk ni pun kita perlu ada satu gambaran. Kalau kita contohlah, minta maaf lah, kita berkenalan dengan seseorang tu, balik cerita kat mak kita orang sini-sini. Mak kita fikir lain tapi dengan ada gambar ni nampak jelas. Contoh beli kasut. Kita pergi kedai tu ada kasut. Balik cerita dengan kawan-kawan, dengan ayah anda ke bonda, kasut macam ni. Orang tak boleh nak bayang. Dengan ada katalog tu, nampak macam mana bentuk kasut tu sendiri. Itu kata cetak biru. Kemudian pembentangan. Lepas dah siap semua, baru kita bentangkan dalam bentuk biasa. Okey, kemudian folio artifak kena hantarlah. Nanti di ujung nanti cikgu akan tunjuk artifak yang telah siap. Okey, terus lagi. Okey, ini buku log. Buku log ni diary biasa. Kita kena ada. Rujuk pada lampiran 5 muka surat 28 buku log. Anak murid-murid tetap akan tahulah buku log ni orang pun dah buat Okey, dalam buku log ni ada isi perut dia ni isi kandungan ni. Ini aktiviti kita, tarikh bila jumpa 1 sampai 10. Okey. Teruskan lagi. Okey, dalam buku log ni kita kena tulislah tarikh-tarikh tu, apa benda kita cerita kita tulis di sini. Ceritalah, jumpa siapa pun tulis, tapi yang berkenaan lah. Kalau cerita nak beli, nak cerita pasal buat alat angkat tayar motor, jangan pergi jumpa orang jual rambutan. Salah tu kan. Mesti orang yang relate dengan benda tu. Okey, teruskan lagi. Okey, kemudian macam masalah. Okey, masalah mesti ada. Kita cerita masalah tu. Okey, kemudian objektif cerita. Apa objektif? Sebenarnya objektif ni menjawab menyertai masalah. Itu je. Kena ingat anak-anak murid, objektif menjawab penyelesaian masalah. Itu je. Betul ada. Okey, teruskan lagi. Penyelesaian masalah. Okey, untuk tahun ni penyelesaian masalah pemindahan barang atau logistik. Jadi objektif dia kita kena buat satu mekanisme yang boleh angkat barang. Tapi ada baru-baru ni dia hantar kat cikgu untuk angkat jenazah. Tak boleh lah. Jenazah tu bukan logistik. Okey, jadi minta maaf. Okey. Kita teruskan lagi Okey. Jadi anggaran kos perlu ada. Okey. Jadi bila anggaran kos ni kita tengah relate balik yang tadi Okey, tengok dia sebab dia kata apa? Yang berbeza bagi mengukuh taraf kualiti proses pengendalian dalam bidang logistik. Itu je. Jadi bila objektif tu kena tahulah Okey, kita balik siap Okey, bila anggaran kos ni kita apa jua pun kita nak beli barang apa semua kita senaraikan. Contohnya paling senang, mild steel plate. Mana kuli lembut, dia kepingan macam kertas lah Kemudian square tube. Square tube macam kalau lebih mudah tengok katil je. Itu square tube kita panggil Istilah mekanikal lah square tube. Kalau di luar dia panggil lain Okey. Kemudian kalau kita
cerita bahasa Melayu, bukanlah kita bahasa Melayu tak bagus, tapi kita alat ni datang dalam bentuk bahasa Inggeris. Jadi square tube, black pipe. Black pipe ni dia pipe bulat. Okey, macam contohnya macam meja ni kan. Tiang tu black pipe. Oh, okey. Tu black pipe. Dia datang dalam hitam. Dia sebenarnya datang dalam biasa lah. Okey. So, kemudian my steel plate bar. My steel plate bar. Dia ada saiz dia 25 kali 45 mm dan saiz dia 200 mm. Kita tengok berapa date, berapa kos dia kita nak letak ni. Yang ni penting kalau kita ada tiga idea awalan, ingat murid-murid mesti ada 3 benda ni anggaran kos. Okey. Yang ni penting. Cuba ingat sebab ini dalam permakahan dia tetap ada ni. Jadi benda ni nampak subjektif tapi amat penting. Okey, kemudian nut dan skru. Kalau kita guna nut skru, kita tulis nut dan skru. Kalau kita guna gam, tulis gam. Kalau gunakan gam tutan, tulis berapa banyak nak pakai. Apa jua kita nak pakai pun, kita kena gunakan. Kena tulis. Walaupun sekecil-kecil benda. Contohnya paling senang lah kan. Cikgu nak cerita luas sikit lah. Di mana pembinaan Airbus kan. Satu ketika Airbus tu di France, di Toulouse tu. Dia bina badannya. Kalau kita bina awak, dia bina badan. Di mana satu rivet saja, itu tahun 90-an. Satu rivet dia saja, anak murid RM5 harga dia. Satu rivet saja. Dia ada beribu-ribu rivet. Bayanglah, tu sampai berbelas-belas juta kan. Airbus tu, itu baru satu Airbus. Kalau kata jet fighter pun sama juga. Jadi apa saja kita nak skru ke gam ke apa, tulis. Jenis pula kita spesifikasi Allen. Allen maknanya Allen screw ada kepala bulat, ada 6 segi dan ada berbagai segi. Ada yang jenis apa kita panggil apa? Macam skru kapal terbang tu, tayar terbang pun dia skru ada berbelas-belas segi. Kita senaraikan tu Kemudian kertas pasir. Okey, sandpaper, kertas pasir. Ada mengatakan kertas pasir ni atau kertas kaca. Tak kiralah. Jadi kertas pasir ni ada untuk melincinkan, okey. Macam kita pergi mana-mana, pergi mana-mana pun, okey. Whatever pun, buat rak ke buat apa pun mesti ada dia kita panggil apa, kita finishing tu ada. Okey, jadi kita gosoklah di atas meja bagi finishing dia. Jadi kertas pasir ni sebenarnya dia ada banyak jenis dia ada mula daripada angka kalau dulu angka 1 sampai angka 1000 jadi kod-kod tu ada. Okey, kemudian brazing rod. Okey, brazing rod ni kita mengimpar contoh kaki meja tu kan, kita tengok pada kaki meja tu yang apa pengacara apa duduk ni, di mana sambungan tu kita gunakan welding, kimpalan. Jadi kita terangkan. Jadi kimpalan ni cikgu akan bagi terang dalam apa bab metodologi nanti macam mana kita terangkan ni. Okey. Brazing rod ni kalau dalam bahasa Inggeris brazing rod atau kalau bahasa Melayu kita panggil apa? Apa nama Rod apa cikgu? Allahu akbar. Tapi kita panggil brazing rod. So tak faham brazing rod sebab apa? Bahasa Melayu ni dia sebab semua term-term dalam bahasa Inggeris. Betul. Okey. Jadi kemudian cat semburan. Ni spray cat kita spraykan kan. Kalau kita tak mau gunakan spray cat, kita boleh cat biasa ataupun jangan pula buat lawak pula kan. Mulut sembuak tu tak boleh itu kadang melawak pasal minta maaf. Kadang-kadang dalam kelas ni kita kadang budak mandor kan. Jadi kita kena buat sikit Okey. Bila sebut cat semburan ni kita sama ada kita pakai spray fresher ataupun pakai tin ataupun kita cat biasa ataupun kita pump pun boleh juga Okey, jadi nak tambah ni boleh kita boleh tambah sebagainya. Okey, kadang-kadang cikgu balik semula pada square tube ni. Kadang square tube ni ada berbagai jenis Yang ni 25 kali 25 kali 1 mm. Mana 25 cikgu terang sikit. 25 ni saiz dia. Kalau dalam inches kita panggil 1 inci. Okey, 25 mm. Dan unit untuk anak-anak murid dengar gunakan unit paling kecil jangan guna cm. Sebab dalam mekanikal kita guna unit yang paling kecil. Mudah lagi. Kadang-kadang kita guna kata 25 kita buat cm. Besarlah kan. Jadi kena ingat pertukaran unit tu penting. Itu dalam matematik 25 mm adalah sama dengan 1 inci. Itulah. Kemudian kalau 20 kali 20 ni makna dia 3 suku inci. Kotak tu 3 ketiga suku inci. Maksudnya dia square kan. Okey. Ni kemudian black pipe pun sama tadi aku dah terangkan apa ni. Ni black pipe size ni kena ambil, kena penting. Okey, bila black pipe ni maksud cikgu ada standard diameter tu 20 mm. Saiz dia 20 mm, kalau dia bulat kita cross je 20 mm saiz dia Kemudian kali 1.8 maksudnya tebal dia. Macam tebal kertas ke tebal manila kad ke tu ketebalan dia. Itu kita main peranan. Tu kadang-kadang contoh di mana-mana kadang kita beli perabot lah katil dan sebagainya mudah bengkok kan.
Sebab apa? Saiz ni, ini saiz betul lah. Cuma dia punya tu, ketebalan tu terlalu nipis sangat. Tak sesuai untuk benda-benda yang heavy duty lah. Contoh paling senang, macam pengecara duduk atas kursi tu kan. Dia kalau kata 1 poin, dia dah lentok lah. Dia mesti lebih pada 1.8 hingga ke atas. Kita boleh sukat dengan vernier, insyaAllah. Okey, kemudian milestone flat bar ni 25 kali 45 tu dia punya keluasan dia lah. Okey, kemudian yang tak ada apalah, cikgu rasa dah cukup semua. Cuma kena ingat antara kos yang terlibat adalah kos bahan mentah. Kena ingat. Okay, nanti bila ni kita gariskan dulu kos bahan mentah, penggunaan mesin, peralatan upah, okey, upah elektrik dan lain-lain. Okay. Kadang guna elektrik kena ada dibayar kan, kecuali tapi guna solar pun sama kan. Kita perlu bayar bahan solar kan. Okay. Jadi apa jua pun kita anggar semua daripada A sampai ke Z. Daripada mula-mula cakap saja sampai habis semua dah ada. Semua guna kos. Okey. Jadi cikgu harap pun murid-murid boleh nampak jelas okey, apa yang dikatakan anggaran kos. Yang ini yang salah satu paling penting. Okay, insya-Allah. Okey. Baiklah, jadi dalam pengurusan projek ni cikgu, selain daripada laporan buku log, kena ada juga penyertaan masalah, objektif kepada projek itu dan juga anggaran kos. Dalam membuatnya, betul cikgu. Dan saya tanya kepada murid-murid, kawan-kawan saya dalam talian semua macam mana? Setakat ini okey tak? Jelas ke dengan penjelasan cikgu ataupun ada yang ingin bertanya soalan? Boleh angkat tangan? Kalau tiada, bagi mini love. Macam ni. Maksudnya semua okey. Semua faham. Okey. Alhamdulillah cikgu. Setakat ini mereka jelas. Diharapkan mereka yang berada di rumah pun sama. Kerana kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk satu lagi yang cikgu nak terangkan tentang metodologi. Apa pula tu? Bagaimana caranya? Kita akan berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, hanya di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hari ini dalam Sukses SPM 2022, kita akan belajar tentang satu mata pelajaran iaitu pengajian kejuruteraan mekanikal untuk murid-murid tingkatan 5. Dan dalam episod kali ini, saya bersama dengan 4 orang rakan baru saya di dalam talian iaitu murid-murid dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Baiklah cikgu, di segmen ini apa pula perkongsian cikgu? Katanya nak belajar tentang metodologi dan juga proses reka bentuk. Bagaimana caranya tu cikgu? Okey, metodologi ni cara kita untuk menjana idea awalan, kemudian cara kita nak buat penyiasatan, iaitu sama temu ramah ke, temu bual ke, ataupun ambil gambar ke, menggunakan website ke, atau apa jualah yang boleh datang media di luar dia boleh input pada kita punya metodologi itu. Sebab metodologi ni datang pada bahasa Inggeris method, kaedah. Jadi bila kaedah tak sedap kan, jadi buat metodologi. Itu cerita dia kan. Okey, baik cikgu. Jom cikgu kita teruskan. Okey, teruskan insya-Allah Okey. Okey anak-anak muda okey insya-Allah. Okey. Jadi bab 2 metodologi. Yang ni bab 2 ni agak-agak orang kata kalau cakap pasangan scary jugaklah kan. Okey, sebab apa? Dia melibatkan iaitu kaedah mengumpul maklumat. Okey, jadi kita ada lebih kurang 6 kaedah mengumpul maklumat ni 6 kaedah. Jadi untuk cikgu-cikgu macam saya, macam cikgu saya kawan-kawan tak minta semualah. Kita minta 3 saja. Antara 6 ni ambil 3 sahaja. Sama ada soal sidik, temu bual, lawatan ataupun pilih mana-mana 3. Okay, kita ada banyak pilihan. Okay. Katalah dia kata soal sidik mudah, ambil soal sidik. Soal sidik ni buat satu list out tu, hantar soal sidik pada setiap semua orang kan. Itu je. Contoh paling mudah, kalau kita tengok dulu ada satu rancangan TV lah. Dia nak buka restoran kan. Jadi dia buat soal sidik tentang makanan di situ. Selama setahun dia buat soal sidik. Okey. Jadi dia dapat feedback, oh ini makanan yang sesuai bersasarkan untuk soal sidik. Setahun. Contoh telefon. Telefon saya biasa terlibat dengan telefon. Di mana soal sidik tentang telefon lah, pembimbing kita jenama yang agak terkenal kan. Dia buat sini 6 tahun dia buat. Wow. Dia buat. Saya terlibat sekali sebab apa dia kebentuk. Bila dia datang masuk, dia dapat keluar satu je, iaitu di mana maksud dia touch screen. Orang suka touch screen, maksud tu jenis picit-picit kan. Jadi bila dalam soal sidik saya baca, rupanya dia tekankan touch screen. Rupanya orang suka touch screen. Lepas tu bila touch screen satu cerita. Kemudian saya pun tak berapa suka sangat jari besar kan. Kadang tak tekan A, tekan S kan. Jadi dia buat keluar satu macam lah. Pen ni sentuh-sentuh kan. Itu pun ada soal sidik ni. Wow. Kita ingat apa je soal sidik. Paling senang mudah lah kan. Saya kadang dengan anak sebab saya ada anak-anak perempuan.
Soal sidik kita, bila tudung kita pakai tudung, macam-macam cerita tudung ada bawal, ada tinggi semua kan. Itu soal sidik tu ada pusing sana kan, ada kona ni, kona brus ini banyak kan. Itu pun sebelum nak buat satu perniagaan atau satu produk, kita buat soal sidik. Apa kehendak pengguna? Bukan kehendak kita. Setengah orang kehendak kita, orang nak memakai. Rugilah jadi soal sidik. Jadi soal sidik mengalami macam-macam lah. Contohnya, telefon tu bila saya dah tengok 6 tahun dia buat kan, memang power. Bila keluar saja keluaran dia, kita bukan cerita yang dua negara ini, maksud saya bukan di sebelah barat, di sebelah timur keluar saja orang sambak, kalau sambak. Sebab apa? Orang keperluan pengguna ada di situ. Itu soal sidik. Okey. Kemudian temu bual. Daripada soal sidik kita temu bual. Kita sembang lah kan, bual chatting sebagainya. Itu boleh dapat maklumat. Okey. Lawatan, pergi lawatan. Okey. Lawatan maknanya lawatan tempat persekitaran lah, berkaitan dengan produk kita lah ataupun masalah kita. Contohnya pembuangan sampah kan. Kita pergi tempat orang buang sampah ataupun tempat kenduri kendara kan. Kadang-kadang orang nak buang sampah ke sisa makanan kan, perlu tong sampah kan, plastik kan. Kalau kita nak selesai masalah, kita tanya orang yang buat kenduri tu. Ada masalah benda tu? Kalau ada masalah, itu kita punya point. Apa jua perkataan keluar, itu point kita. Kita masuk dalam buku log kita tadi, yang pertama tadi kan. Buku log. Okey. Dan perhati ni. Pemerhatian ni dalam bahasa kasar sikit, skodeng jadi kita tengok intai bukan observe, merhati kan. Saya baca observe ni, orang tengok helang. Amal Allah ni dia tengok helang dekat berapa puluh tahun lah. Kita seronok lah bila tengok helang, dia boleh perhati perangai helang ni daripada dia bertelur sampai dia mati. Daripada dia umur setahun sampai dia bertelur, sampai rupanya helang ni dia umur panjang sampai 20 tahun. Daripada bubuh dia punya chip kecil atau kamera, rupanya elang tu datang dari Rusia, mati di tanah Arab selama 20 tahun. Maknanya dia punya rotation tu banyak. Beribu batu Beribu batu elang. Sebab tu elang ni kali tak banyak. Okey, kalau kita buat soal sidik ataupun pemerhatian, jangan temu buah elang, kita tak tahu kan. Kita tengok kan. Okey. Elang cuma ada 2 kali atau 3 kali aja nanti. Yang kali banyak burung burung parrot kan, banyak kala tapi tak boleh terbang dekat bawah. Itu beza elang dengan itu kata kita pemerhatian kita Okey, kemudian laman seseorang, website kan, website atau sebagainya, kita tengok website. Kalau website ni bagus, kita ambil dia punya website, masukkan kita punya kajian projek kita. Okey, kemudian bahan cetak, apa jua bahan cetak. Okey, tapi nak cetak tu murid-murid mesti dapat kebenaran atau berhubungi siapa-siapa, ataupun memang dia dah kata memang dengan ihsan kita boleh ambil, insya-Allah minta kebenaran dulu baru nak bulan kita. Okey. Kemudian kita terus lagi. Kemudian calon perlu menganalisis data. Okey, analisis data. Kemudian dengan kaedah menggunakan jadual, graf atau carta atau dan lain. Kemudian ingat, kita mesti ada gambar, audio atau video, mesti ada. Kalau ada 3-3 lagi bagus. Kalau ada semua, ada satu pun cukup bagus. Tetapi kalau untuk cikgu, untuk mudah, untuk kita lanjut ke peringkat ke degree ke PhD sebagai masters, gambar, audio, video itu penting. Ingat dunia sekarang media kan. Itu viral Okey, kita teruskan lagi Okey, ini soal sidik. Jadi kita ada buat soal sidik. Jadi depa akan letak skala 1 sampai 5 lah kan. Ini soal sidik. Soal sidik ni banyak sebenarnya, sekarang dah keluar lambat-lambat dah kan. Zaman cikgu dulu sukar nak dapat, kena pergi library. Sekarang ni just maklumat di hujung jari. Tekan saja. Okey. Okay, teruskan lagi. Okey, ini kemudian ini carta atau graf. Setiap kali kita buat apa mesti ada graf tu, keputusan responden letak tu. Jadi setengah orang, setengah penyelidik ataupun yang pengguna ataupun yang pengilang, dia tak mau tengok ayat banyak sangat, dia tak tengok yang ni saja. Maknanya dia yang ni menggambarkan semua. Bila colouring banyak lagi seronok orang tengok. Okey, teruskan lagi Okey, ini temu bual. Temu bual. Kita pergi tempat tu, temu bual lah dengan orang tertentu. Apa masalah kita sedang untuk tajuk tahun ni, iaitu pemindahan logistik. Kan ada apa ni, troli yang besar ni kan. Nak angkat barang macam mana, kita tanyalah. Troli ni membantu orang tua untuk sebagai tongkat dia lah. Itu salah satu. Okey. Temu bual yang kedua juga kita tanya. Sebenarnya temu bual kita boleh rakam Temu bual dengan kita buat lawatan pun boleh kita cantum jadi satu Okey, teruskan lagi. Okey, kemudian dalam temu bual tu mesti ada benda nak dibualkan, jangan bual kosong. Mesti ada. Orang kata kalau sembang-sembang kosong, gajah boleh terbang kan. Jadi kita sembang tu tentu berat dia, prestasi dia, okey, situasi kerja, sematan kerja, kemahiran. Itu yang sepatutnya lah. Nak tambah lagi boleh.
Sebenarnya temu bual tu tak lama pun. Sekejap je kita tanya okey tak okey, kita bawa kita punya model atau artifak atau prototype, tunjukkan dia. Kalau dia kata okey, kita catat dia okey, itu aja. Okey, teruskan lagi kemudian ni lawatan tempat yang kita nak lawat tadi tu. Okey. Okey, teruskan lagi. Ini pun lawatan juga, kita buat lawatan tempat tertentu. Okey, pemerhatian sama juga. Kita ambil gambar. Okey, pemerhatian juga. Okey. Okey, dalam masa sawang ni, cikgu kata tadi dalam masa sawang. Kita letak dalam masa sawang, okey. Apa benda kita ambil dalam internet sebagainya, letak. Okey. Ini bahan cetak. Dalam buku teks ke dalam surat khabar semua, kita boleh photostat tampal. Okey. Jadi, kita berhenti tang ni, traffic light sekejap. Ada traffic light tu, iaitu untuk uji minda. Okey. Untuk soalan yang pertama, okey, pantas anak-anak murid. Okey. Terangkan secara ringkas berkenaan abstrak. Siapa yang boleh berterangkan ni? Wow, okey. Siapa nak cuba? Okey, Amin. Silakan Amin. Abstrak ialah satu pernyataan ringkas dan lengkap meliputi keseluruhan kerja khusus. Abstrak juga tidak boleh lebih daripada 300 patah perkataan dan hanya mempunyai satu perenggan. Okey. Bagaimana cikgu jawab Amin? Tepat, alhamdulillah. Okey, good. Terbaik. Tanya. Okey, untuk yang seterusnya kita tengok dunia okey. Ini dia punya pernyataan dia, itu dia mempunyai 300 perkataan dan satu perenggan sahaja. Okey, itu dia punya key point. Okey, teruskan lagi. Okey, apa kegunaan cartagan? Okey, ni siapa yang nak jawab ni, okey? Cartagan. Okey, siapa nak cuba? Is Adam. Okey. Silakan. Cartagan ni digunakan untuk penjadualan projek yang mengandungi rancangan kerja yang sistematik dan keterangan aktiviti berdasarkan mingguan dan bulanan. Okey, kita tengok betul tak tu? Okey. Betul lah tu. Mana sistematik dan keterangan yang berdasarkan mingguan. Okey, memang tepat. Okey, alhamdulillah. Jawapan Is Adam. Okey, kita tengok pula yang ketiga pula. Okey, terangkan secara ringkas berkenaan laporan buku log. Okey. Siapa yang nak buat ni, yang nak tolong jawab? Okey, Hajatul. Silakan. Buku log merupakan satu evidence aktiviti untuk murid semasa melaksanakan kerja khusus seperti merekod segala perbincangan, aktiviti dan perkembangan tugas. Okey, tahniah. Betul. Okay, kita tengok tu. Okey, bulat itu evidence, rekodkan perbincangan, aktiviti dan perkembangan tugasan. Itu aja dia punya tu. Okey. Wow, hebat. Tahniah. Okey, kita teruskan lagi. InsyaAllah. Ini untuk idea awalan. Okey, kita ada jenis bahan iaitu penggunaan sambungan roda dan takan risawat. Mesti ada benda tu. Okay? Tapi pilih satu lah. Antara 4 tu pilih satu. Okay. Ini contoh cikgu ambil mesin basuh pula. Mesin jahit. Mesin jahit ni sebab cikgu kalau bentang mesti ada benda ni. Sebab apa? Semua ada dalam tu. Apa jenis sambungan ada. Roda ada. Kemudian takan tali sawat pun ada. Gear pun ada. Itu je. Dalam mesin jahit. Okey. Kemudian ni contoh-contoh je untuk dapat idea. Itu. Contoh ni di hospital, yang ini untuk naik tangga, yang ini untuk alihkan tayar. Okey, ini idea. Ini untuk alihkan papan atau slab, yang ini untuk angkat barangan untuk tangga dan ini untuk angkat mesin basuh. Okey, jadi bila analisis dilakukan, yang dalam perkara ni yang cikgu tunjuk gambar ni kan, ini adalah ergonomik. Ergonomik itu penting. Sebab apa? Perang keempat ergonomik macam kita duduk sini kan. Okey. Mesti bawah siku. Kita masak bawah siku. Jarang kuali kita duduk atas. Mesti bawah siku. Pengacara duduk pun mesti selesa. Okay? Mesti bawah siku. Apa jua pun mesti bawah siku. Okay? Jadi ini 5 idea awalan. Okay? 6 idea awalan. Kita boleh lakar. Bila sebut lakaran, dia tak boleh lukis dengan pembaris ataupun alat-alat yang straight edge tu. Mesti pembaris sahaja. Mesti guna pensel saja. Sebab tu dia lakar saja. Freehand. Draft lah lakar. Draft saja. Draft saja. Okey. Dia gunakan. Bukan guna pembaris. Bila sebut lakaran, inilah dia lakaran. Okey. Terus dia ada 6. Jadi pilih antara 6 tu, pilih 3. 3 pilih 1 sahaja. Okey. Terus lagi. Okey. Bila kita dah pilih tu, dah pilih-pilih. Jadi kita tengok lakaran 1, lakaran 2, lakaran 4. Kita pilih. Okey. Cikgu ghostan balik. Cikgu reverse balik. Tengok lakaran 1 yang menarik di hati lah. Lakaran 2 yang mencuit hati. Lakaran yang keempat terpendamlah hati. Itu cerita dia. Okey, ada 1, 2 dan 4. Okey, Jadi kita balik tadi ni. Nampak kan? Kita pilih lah. Bila kita pilih, kita taklah dia punya kriteria ni. Apa dia?
berdasar yang tadi tu. Maksud berdasar yang cikgu kostan sikit berdasar yang ini tadi, nampak ni? Berdasar segala elemen kriteria ni lah kan Ya, cikgu? tapi jangan ambil semua. Ambil sedikit saja yang ada kaitan dengan kita troli sajalah kan. Ambil kaitan saja. Jangan kita balai semua, jangan kita rangkum raut semua kan. Contoh apa, keselamatan kena ada dan lain-lain tu lainnya. Fungsi saiz tu kita boleh agak je. Okey. Okey lagi. Okey. Jadi kita tulislah di sini tulis itu saja. Okey, jadi contohlah kita ambil lakaran 4 lah. Dia kata boleh angkat sampai beban 25 kg. 25 kg. Yang lain semua dalam keadaan 20 kg, 35 kg sebagainya. Okey, kita terus lagi. Bila terlalu berat sangat pun, berat yang dia nak angkat tu, soalan macam forklift lah. Jadi kita hindarkan. Kita troli je, bukan forklift. Okey, kemudian kita pilihlah lakaran 1, lakaran 2 dan lakaran tadi. Jadi kita buat dalam bentuk blueprint ni. Ada dia punya dimensi dia. Okey, cikgu. Ini anak-anak mula. Okey, ini dimensi dia. Yang ni baru kita lukis menggunakan AutoCAD atau sebagainya. Okey. Okey, kemudian yang ni lakaran 4. Yang ni kita pilih ni. Kita pilih letak lakaran 4. Okey, kemudian ni bab 3, proses reka bentuk. Bila dah siap semua, okey, dah siap dah kita panggil apa? Rempah ratus itu, okey. Barulah kita amalikan dia. Yeah. Kita goreng dan sebagainya. Okey. Ini tadi kita cerita bahan-bahan tadi. Ni kita nak masuk pada nak buat dia. Okey. Okey, kemudian boleh anak-anak buat okey Setakat ni semua boleh Ada apa-apa soalan setakat ni? Buat masa ni tiada lagi. Mereka jelas. Cikgu dengan penjelasan cikgu, silakan cikgu. Okey, jadi reka bentuk mesti ada urusan ortografik. Okey, sebarang perisian CAD, Computer Aided Design. Dalam bahasa Melayu, lukisan terbantu komputer, bukan berbantu. Ter ni maksud dia tak sengaja. Tapi silap, ter kadang-kadang ni dia ada satu word yang kita boleh guna. Tercinta jangan. Oh, bahaya tu. Okey. Itu laras bahasa kena betul. Okey, kemudian ada lukisan oblik, lukisan perspektif, lukisan pemandangan bantuan dan lukisan CAD. Okey. Teruskan lagi Ini blueprint. Blueprint cetak biru. Yang dulu dikatakan blueprint tu sebab dia masuk gas amonia keluar color biru. Dulu dia pakai tracing paper, dia masuk gas, dia lukis pada tracing paper tu, dia masuk amonia, yang mana ada lukisan tu ada dakwat, dia hilang, amonia tu hilang, akan keluar saja line putih saja. Itu nama blueprint. Tapi sekarang tak ada blueprint lah. Dia gunakan mesin AutoCAD kan. Kita printer lah. Okey. Kita bagi plotter, dia plot satu-satu. Okey. Ada semua jelas. Kalau kita bawa ke foundry ke, orang kata tukang kimpar ke, tukang buat ke, tukang besi, dia boleh buat. Okey, insya-Allah. Okey, yang ni lukisan isometri yang dah siap ni. Okey, inilah bentuk sebenar. Okey, kita tengok lagi sekali iaitu ni, penyelesaian dia. Bila kita dah bangunkan artifak model penyelesaian ni, mesti ada urusan ortografik. Apa yang kita lukis, di situ kita buat. Okey. Lain bukan satu cerita tu. Lain ku tanya, lain dijawab tu lain. Apa kata A lah dia. Okey. Kemudian bila dah pasang komponen, kemudian kita uji fungsi, kemudian tambah baik sekiranya perlu dan berlaku kemasan akhir. Kemasan akhir kan. Macam kita pakai tile kan sebagainya. Dah elok pun nanti ada orang datang tolong betulkan. Itu kemasan akhir. Okey. Okey, kemudian kita terus lagi Kemudian okey, ingat murid dilarang menggunakan artifak yang ditempah di kedai. Okey, teruskan lagi. Ini yang dah siap, okey. Dalam bentuk CAD. Okey, yang ini yang kita dah artifak yang kita dah bina di bengkel. Okey. Yang ini pun artifak di bengkel. Kita test sekali. Okey, uji minda pula ini. Okey. Kita nak menguji murid-murid cikgu Okey, uji minda. Okey, kita tengok terus uji minda. Okey, nyatakan kaedah yang digunakan untuk kumpul maklumat. Mudah saja. Ada banyak tadi kaedahnya. Siapa nak mencuba? Okey, silakan Syamin. Okey, untuk kaedah ada 6. So, 6 tu ialah first soal selidik, temu bual, lawatan, pemerhatian, laman sesawang dan akhir sekali bahan bercetak. Okey, alhamdulillah. Tahniah. Okey, kita tengok dia. Tepat. Okey, betul lah tu. Bila ada benda ni, betul lah tu. Okey, yang ni yang disyaratkan lah. Okey, kita terus dengan soalan seterusnya. Iaitu, nyatakan jenis teknologi yang digunakan untuk menyanakan idea walan tu. Okey, anak-anak mana, anak-anak murid yang mana pula nak jawab ni? Okey, silakan Amin. Okey, Amin. Okey. Jenis teknologi yang ada ialah jenis sambungan roda, takal, tali sawat dan gear. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, alhamdulillah. Betul? Betul. Mesti ada roda, okey, mesti ada takal, tali sawat atau dan gear. Itu saja.
Ni dalam mesin jahit pun ada ke cikgu? Ya, semua ada mesin jahit. Sebab tu lengkap mesin jahit. Sebab tu saya mesin jahit lama saya simpan. Tengok kan, tak sayang nak buang kan. Sebab benda tu ada. Okey, teruskan soalan yang terakhir ni. Okey, nyatakan kriteria yang digunakan untuk menganalisis reka bentuk dan setiap lakaran idea awalan. Apa kriteria dia tu? Okey. Kriteria? Siapa yang kongsikan? Is Adam. Okey. Silakan. Ada 10 kriteria iaitu jenis bahan, sifat bahan, kos, ergonomik, saiz, fungsi, prestasi, kelestarian dan keselamatan. Okey, alhamdulillah. Tahniah. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, mana ada jenis bahan, sifat bahan, kos, ergonomik, estetik, saiz, fungsi, prestasi, kelestarian dan keselamatan. Itu pun ada. Jadi pilihlah antara satu tu ataupun antara 6, okey? Itu je. Okey. Okey, ini kita uji fungsi dia. Macam mana dia berfungsi tak fungsi, kita uji dia. Okey, kita uji dari bengkel. Okey, uji kat artifak ni. Okey. Okey, kemudian berlaku tambah baik jika ada lah. Jadi maknanya kalau kita tak tambah baik 3 hingga 1 boleh. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kecekapan artifak itu sendiri. Kalau daripada A dia ke B, B kepada C. Itu menuju kecekapannya. Okey. Kemudian kemasan terakhir ni kita ceritalah apa benda kita nak tambah baik. Contohnya mungkin tangkai itu tak ada pemegang, tak ada pemegang sarung pemegang, kita tambah sarung pemegang. Okey. Selesai untuk segmen ini di mana Cikgu Nasir dah tekankan 2 bahagian dalam reka bentuk kejuruteraan di mana bab 2 lebih fokus kepada metodologi, prosesnya bagaimana dan juga untuk bab 3 iaitu penghasilan reka bentuk untuk sesengah produk tersebut. Jadi diharapkan memberi manfaat kepada murid-murid kerana kita akan berhenti berehat lagi sekali Cikgu. Rakan-rakan di rumah dan juga di dalam talian, jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama kami di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat menonton Sukses SPM 2022 dan sekarang kita nak masuk bab 4 iaitu rumusan dan cadangan tambah baik. Bagaimana pula tu Cikgu Nasir? Okey, jadi bila kita dah selesai yang produk tu, jadi kita dah masuk tu, kita nak tengok apa benda kita boleh tambah nilai lah. Tambah nilai ni contoh paling senang sikit kan. Kalau kita bihun kan, bihun mesti ada bawang goreng kan, mesti ada telur potong kan. Macam tu lah dia. Bagi sedap mata mandang. Okey, itu tujuan kita kata menambah baik. Itu saja. InsyaAllah. Baik Cikgu. Jom kita teruskan. Okey, jadi kita teruskan lagi. InsyaAllah. Okey, contoh rumusan dan cadangan tambah baik. Okey, bila sebut rumusan tambah baik, itu pertama rumusan ni. Kita rumuskan keseluruhan projek yang dilaksanakan ni. Macam mana capai tak capai objektif tu. Kalau tak capai, kita kena patah balik bagi capai. Okey. Kalau tak boleh capai, sebab tu objektif. Anak-anak murid-murid, jangan lebih banyak sangat. Kita 3 pun cukup objektif. Ataupun 2 ataupun 1 objektif besar. Okey. Kemudian cadangan tambah baik. Okey, jadi show ni perlu ada. Jadi show ni kadang-kadang datang pada customer ataupun rakan-rakan atau guru-guru yang komen kita tu, buat kita tambah baik cadangan tu. Okey. Itu cerita dia. Okey, kita teruskan lagi. Okey, jadi bila di dalam tu kita kena letaklah mesra alam. Benda ni artifak ni adalah mesra alam. Makna dia tak ganggu siapa, tak ganggu gugat, dia tak ganggukan lapisan ozon sebagainya. Jadi selalunya benda mesra alam ni dia ada, kita panggil ada 14 SDG dulu kita panggil kan. Jadi kita relate tak dengan perkara tu. Kalau relate tak ada masalah. Okey. Contoh mencemar alam sekitar. Sekarang ni cukup sensitif benda cemar alam sekitar. Jadi guna sumber minyak. Minyak ni bila kita guna, dia ada recycle balik kan. Tapi recycle 3 kali lah. Lepas tu nak buang dari mana? Itu kena ingat. Kemudian jimat masa. Sebut jimat masa ni taklah jimat sampai sejam jadi 1 minit. Tak. Itu tak munasabah. Jimat masa tu kalau dia boleh kurang dalam 30% pun okey dah. 100% kita jimat dia tinggal 70% pun cukup dah. Macam orang kata penyimatan minyak lah kan. Tengok. Sesuatu tak sesuai kan jimat minyak atau jimat elektrik boleh merosakkan benda lain. Itu tak mesra alam. Bila kita sebut penyimatan, dia efek pada orang lain tak? Kalau tak efek, kalau win-win situation, okey. Tapi kalau dia tak efek, kalau ada efek, jangan. Baiklah. Okey, kemudian itu kemudian hasil memuaskan. Artifak ni kita tengok dia memuaskan hati orang tak? Okey. Kalau kita semua kata bila soal sidik itu, kita datang balik dengan soal sidik yang kedua pula, orang puas hati tak benda tu? Kalau puas hati tak ada masalah, kita teruskan. Okay? Sebenarnya produk ni, contohnya lah,
Produk yang contohnya produk yang dalam kereta kan. Dalam kereta kan ada radio kereta tu kan. Betul. Kalau kita yang pakai tahun 2022 ni, kita tolak balik 30 tahun yang lepas. Produk tu dah ada dah. Plan tu dah ada dah. Cuma dia akan guna balik pada 2000, produk 20 macam contohlah produk tahun 90-an dia akan guna tahun ni. Produk tahun ni akan diguna 30 tahun lagi. Plan macam itulah. Okey, itu kata plan jangka masa panjang. Okey, bila kita buat hasil memuaskan. Okey, selamat dan mudah terkendali. Okey, maknanya siapa-siapa boleh guna, stabil sebagainya. Okey, cuma kalau troli tak boleh naik diri ya. Okey, terus lagi Okey, semua rujukan. Bila semua rujukan, dia ada format tertentu. Okey, contohnya format penulisan artikel. Mesti ada nama, kemudian tajuk dia. Itu je, okey. Kemudian satu lagi majalah, mesti ada nama, kemudian apa tajuk dia. Okey, itu rujukan. Betul. Okey, okey. Yang ni kemudian akhbar kalau akhbar atau apa nama apa julah jenis media ni, kita mesti ada nama akhbar Minggu Malaysia, tarikh, tahun dan sebagainya. Okey. Dan juga muka surat ini cikgu. Ya, muka surat. Okey. Kemudian buku. Ini penting. Bila kita ambil berbuku mesti ada nama penulis, tahun, okey, tajuk dia, kemudian siapa yang terbitkan tu, nama pengarang, maksudnya nama pengarang, tahun, judul buku dan nama penerbit. Okey. Yang ini kita ikut ni APA APA ni semua orang tahu kalau buat degree sebagainya, buat tesis ada APA edition 6, edition yang terkini edition 7. Refer ni insya-Allah untuk rujukan. Okey. Betul. Okey, jadi lampiran tadilah cetakkan apa, kita buat lampiran belakang mesti sekiranya perlu berdasarkan pada laporan kerja khusus yang dihasilkan. Itu aja. Okey, lampiran. Okey, sekian, terima kasih. Baik cikgu, jadi maksudnya cikgu, semasa murid-murid ingin melakukan ataupun membuat rujukan, cara mereka menulis, mereka kena mengikuti format APA. Betul cikgu? Yes. Jadi murid-murid, apa yang cikgu Nasir dah tekankan ni, sila ambil perhatian dengan betul-betul kerana ilmu ini bukan saja diguna pakai ketika di sekolah menengah tetapi juga boleh diguna pakai ketika berada di pengajian tinggi nanti cikgu. Ya, insya-Allah. Baik, dan sekarang cikgu di sini ada troli yang cikgu bawa sendiri, artifaknya, dan saya mendapat tahu artifak ini cikgu bawa ke pertandingan. Ya, pertandingan. Okey, boleh cikgu ceritakan tentang hasil yang cikgu buat ni? Okey, sebenarnya artifak ni mula pada troli biasa. Kita ubah, kita tambah baik di mana dia boleh lipat macam ni, macam biasa, okey, dan dia beroda, okey, boleh bergerak sana sinilah, bawa lah kan. Jadi bila kita tambah tu, tambah baik, tiba-tiba dapat satu idea lagi, iaitu nak buang plastik sampah dalam tu. Bila plastik sampah, kita kena buang angkat. Tapi nak buang balik, dia agak susah. Jadi kita buat jenis lubang ni. Tarik naik ni. Kita tarik naik ni, okey. Kita tarik naik. Itu nama lubang selit lah. Kita buka ni. Kita letak di sini lah. Wow. Itu je. Okey. Saya dapat idea ni. Itu dah kata bila kita buat pematian, kenduri kahwin. Kan masalah kan? Betul. Jadi bila dah penuh ni, kata penuh, kita angkat tutup ni, kita ikat lah. Kita ikat dia tu. Okey, kita ikat dia. Tarik naik kan. Lepas tu kita putuskan dia. Koyakkan plastik tu. Yang ni kita buka lagi sekali satu lagi. Nampak tak? Mudahkan dia. Wow. Okey, itulah cerita dia lah. Inovasi cikgu troli ni. Ya, inovasi. Saya ni bukanlah. Saya ni pun pemerhatian, kawan-kawan new komen, kita tunjuklah kan. Lepas tu kemudian dia ni sebenarnya benda ni boleh kita sangkut pada di tepi rumah boleh. Baik. Sangkut situ kan. Kita sangkut dia. Ataupun kita letak di bawah, tidak mengapa, kita letak sini. Okey, jadi nak buang sampah, kita tarik keluar rumah, okey, kita tarik buang terus saja. Itulah kata salah satu artifak itu pengangkutan lah kan. Kita pindahkan ini sampah pada tempat lain. Betul. Memudahkan kerja kita kan. Ya. Dan artifak ini cikgu dia memenuhi kriteria yang sepatutnya iaitu dia ergonomik, ada estetik value-nya di situ, betul. Dan memudahkan menjimatkan masa dan juga tenaga kepada para pengguna. Okey cikgu, terima kasih banyak cikgu atas kesudian bersama dengan kami dan juga berkongsikan tentang artifak ini. Dan Mira nak tanya kawan-kawan Mira di dalam talian setakat ini bagaimana, jelas semuanya? Okey, jelas. Kalau jelas tak dengar suara, jelas ke? Jelas. Okey, baiklah. Jelas. Okey, terima kasih. Maka berakhirlah kelas kita pada hari ini cikgu, di mana Cikgu Nasir tekankan bab 4 iaitu reka bentuk kejuruteraan. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Kita akan akhiri kelas kita di sini. Terima kasih juga kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat iaitu Cikgu Muhammad Buhari atas kesudian bersama dengan kami. Ada rezeki jumpa lagi, teruskan setia untuk menimba ilmu di Sukses SPM 2022. Assalamualaikum dan salam sejahtera.